Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekali lagi tentang titah edendum Najib. Ada macam-macam suara yang sumbang kedengaran sekarang ini. Ada yang kata titah edendum Najib mungkin akan dibatalkan. Ada yang cakap konon titah Najib tidak sah. Ada kata titah Najib akan diterima. Ada yang kata Najib akan dibebaskan tak lama lagi. Ada juga yang kata biarkan saja Najib terus dalam penjara, tunggu sampai selesai kes 1MDB dan macam-macam lagi lah. Ada juga satu lagi perancangan daripada pihak peguam negara dan juga pihak-pihak yang berkaitan ingin memohon supaya dibuat satu larangan atau gag order. Order ini ialah satu perintah larangan untuk membincangkan atau mengulas titah edendum secara umum dan terbuka. Apa pula pendapat anda tentang isu itu? Perlukah titah edendum itu ditutup dan tidak boleh dibincangkan lagi, diulas lagi selepas ini? Selepas Anwar Ibrahim menyatakan tentang kedudukan sebenar, lokasi sebenar titah edendum tersebut. Sekarang ini, Azalina Othman Said, Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk Undang-Undang Reformasi Undang-Undang dan Institusi, tampil pula membuat satu keputusan yang mengejut. Beliau tidak menyokong larangan bersuara ke atas edendum. Wow, ini memang luar biasa. Selepas Setiausaha Politik Azalina Othman Said telah membuat satu laporan atas dakwaan Azalina dituduh bersubhat menyembunyikan titah edendum itu. Menteri di wilayah persekutuan juga telah pun membuat laporan polis melalui setiausaha politiknya kerana juga dikatakan menyorokkan titah edendum itu. Satu siasatan telah pun dilakukan terhadap Khairi Jamaluddin. Dan ini pula tindakan Azalina Othman Said. Beliau tidak menyokong larangan bersuara ke atas titah edendum. Menteri Undang-Undang berkata secara pribadi, permohonan larangan itu tidak patut dibuat, mengambil kira ia telah menjadi domain awam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Othman Said berkata, secara pribadi menentang permohonan larangan bersuara dibuat Jabatan Peguam Negara bagi menghalang orang ramai membincangkan titah edendum Najib yang membolehkannya menjalani baki pemenjaraan bawah tahanan rumah. Katanya, beliau berpandangan larangan bersuara itu tidak patut dikenakan memandangkan perkara itu sudah menjadi domain awam dan kemungkinan akan dibincang dalam sidang Dewan Rakyat bulan depan. Namun, beliau mengakui Jabatan Peguam Negara mempunyai alasan tersendiri untuk memohon larangan tersebut dan menekankan kehakiman dibenarkan bertindak bebas dalam hal berkenan. Untuk berlaku adil, saya fikir Jabatan Peguam Negara mempunyai alasan undang-undang sendiri dan mereka memfailkan permohonan rasmi larangan bersuara. Jadi, biarlah mahkamah buat keputusan, kata Azalina Othman Said. Azalina juga menolak kenyataan Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan mendakwa penjelasan Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkait tindakan Peguam Negara mendedahkan kerajaan kepada konflik undang-undang dan perlembagaan. Kes sedang berada di mahkamah, sama ada ia betul atau salah terpulang kepada hakim. Mungkin Taqiyuddin boleh bangkitkan kebimbangannya itu dalam afidavitnya, kata beliau. Peguam mewakili ahli Parlimen Perikatan Nasional dijangka memfailkan permohonan rasmi untuk hadir sebagai peguam pemerhati dalam prosiding semakan kehakiman Najib. Awal hari ini, ahli Majlis Tertinggi UMNO Puan Zarkasi memberi amaran larangan bersuara hanya akan memburukkan lagi defisit kepercayaan terhadap kerajaan. Katanya wajar bagi Jabatan Peguam Negara membatalkan permohonan larangan itu sambil mendakwa ia akan memberi isyarat kerajaan ada banyak lagi rahsia yang mahu disorokkan. Sebelum ini, Muda turut mengkritik kerajaan memohon larangan bersuara dengan menyatakan Putrajaya tidak patut mengekang kebebasan bersuara berkait perkara itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Persoalan malam ini ialah, adakah titah edendum Najib sah kalau tidak diperkenan oleh Agong yang ke-17?
Persoalan besar ini bermain di media sosial dalam pengulas-pengulas politik dan para pemerhati politik. Bahkan diharap isu ini dapat diselesaikan dengan segera. Baik, saya kongsikan dengan Anda semua apa jawaban kepada adakah titah Edindum Najib sah kalau tidak dapat perkenan agung yang ke-17? Persoalan ini dijawab oleh Muhammad Hanif Katri. Beliau kata, titah Edindum Najib tetap sah tanpa perkenan agung yang ke-17. Wow, ini menimbulkan persoalan yang pastinya akan membuatkan lebih banyak persoalan demi persoalan dan lebih banyak persoalan daripada jawaban yang akan timbul. Dan seperti yang mula dirisau sekarang ini ialah akan berlakunya pergolakan perlembagaan Malaysia. Surat titah edendum yang dihantar yang di Pertuan Agong ke-16, Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah kepada Peguam Negara Tan Sri Ahmad Tarudin Muhammad Saleh bertarikh 29 Januari tahun 2024 sah dan wajib dilaksanakan serta-merta, walaupun tidak mendapat perkenan yang di Pertuan Agong ke-17. Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah berkata, ini kerana dari segi perundangan, proses pengampunan yang di Pertuan Agong di perkenan yang di Pertuan Agong ke-16 telah selesai apabila titah edendum diterima Peguam Negara. Tetapi yang menjadi persoalan netizen ialah titah edendum itu tidak dimesyuaratkan dan tidak dibincangkan melalui lembaga pengampunan. Pengampunan hanya boleh dibuat melalui lembaga pengampunan. Katanya, ini kerana mengikut perkara 42 Fasal 4 dalam kurungan E Perlembagaan Persekutuan, proses pengampunan banduan di wilayah persekutuan yang dikendalikan oleh Agong tidak tertakluk dengan mana-mana nasihat atau mesyuarat yang dikendalikan lembaga pengampunan atau Peguam Negara, kata Katri. Masalah berkenan berbeza jika dibandingkan dengan peruntukan di bawah perkara 42 Fasal 4 dalam kurungan B, Perlembagaan Persekutuan berkaitan kuasa pengampunan banduan di negeri diterajui oleh Raja dan Sultan. Perkara 42 Fasal 4 dalam kurungan B secara khusus menjelaskan berkenan Sultan atau Raja mestilah membuat keputusan pengampunan dengan mengambil kira nasihat lembaga pengampunan, katanya dalam satu hantaran video pada Sabtu. Terdahulu, Anwar mengakui Peguam Negara memang ada menerima surat titah edendum berkenan, namun tidak dapat melaksanakan kerana pertukaran yang di Pertuan Agong daripada Al-Sultan Abdullah kepada Sultan Ibrahim pada 31 Januari 2024. Sehubungan itu, Muhammad Hanif Katri mempersoalkan tujuan sebenarnya Peguam Negara ketika itu menyerahkan titah edendum Agong ke-16 kepada Agong ke-17 untuk dipertimbangkan semula. Apabila Peguam Negara menerima titah untuk dilaksanakan, maka ia wajib dilaksanakan dengan serta-merta, iaitu pada 29 Januari 2024, katanya. Ini kerana tiada keperluan perundangan mahupun perlembagaan persekutuan untuk Peguam Negara menunggu sehingga Sultan Johor, Sultan Ibrahim mengangkat sumpah jawatan dan memulakan tempoh perkhidmatan selaku yang di Pertuan Agong ke-17. Oleh itu, apa yang saya lihat sekarang, kata beliau, dengan pengakuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa memang benar Peguam Negara telah menerima surat titah pada 29 Januari 2024 daripada Agong ke-16, maka kegagalan Kerajaan Madani melaksanakannya sehingga kini adalah satu kesilapan besar, kata beliau lagi. Berikutan itu, beliau turut mempersoalkan tindakan Pejabat Peguam Negara dan Kerajaan Madani berdiam diri untuk sekian lama mengenai kewujudan titah edendum tersebut. Sedangkan katanya sebelum Najib mengemukakan semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, terdapat surat-surat dikemukakan oleh pasukan peguamnya kepada pelbagai pihak bertanyakan perkara berkenaan seawal pada 1 April tahun 2024.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.